amalan beliau setiap kali selepas solat dia baca Al-Waqi'ah. Dia bukan senang Al-Waqi'ah ni, panjang. Jadi untuk setiap 5 waktu tu 5 kali baca. Kita baca sekali pun 10 kali menguap. Itu sekali baca. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Tentang amalan dan bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan dalam ni juga datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salafus salih dan para ulama yang menggunakan surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran di samping bacaan-bacaan dan doa sebagai jalan munajat dan ikhtiar, memohon kepada Allah untuk tujuan umum dan khusus yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Di samping Al-Quran sebagai sebuah kitab hidayah, ini penting. Ini penting kita faham. Sebab Al-Quran sebenarnya kitab hidayah. Bukan kitab sains, bukan kitab geografi, sejarah, bukan kitab ubat-ubatan, tidak. Nah, kitab hidayah itulah yang paling utama. Pun begitu, ayat dan surahnya juga mengandungi kelebihan dan khasiat yang menzahirkan lagi kehebatan, ketinggian dan keagungan Al-Quran. Antaranya yang ditulis oleh ulama dan saya kumpulkan di sini. Itu pun sangat sedikit, banyak lagi khasiat-khasiatnya. Semoga Allah Ta'ala membalas ganjaran yang sempurna kepada para ulama yang telah memudahkan kita untuk beramal, bermunajat dan berikhtiar dengan Al-Quran. Sama-sama sebut amin. Semoga Allah Ta'ala, ini namanya jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, ma'nan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa dan kesalahan al-faqir dan menjadikan usaha kerdil ini sebagai sesuatu yang diterima di sisinya. Sama-sama amin. Fa'as'alullah at-taufiqa lil'amal wal-qabul bijahin nabiyyir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon diampunkan dosa. Fadhal Ustaz Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama membaca surah Yasin pada waktu malam. Malam di antara maghrib sampai subuh. Mana-mana waktu tu dikira sebagai malam. Naam. Daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah. Sayyidina itu disebut sebagai taswid. Taswid istilahnya. Taswid. Contoh basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hawqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini namanya taswid. Naam. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam untuk mencari keredaan Allah, akan diampunkan dosanya. Yasin pada waktu malam, niat mencari keredaan Allah, bukan niat nak tunjuk pada orang kita pandai dan banyak amal, tidak, tapi khusus untuk Allah. Adapun kita membaca untuk orang yang sakit pada waktu malam, itu tidak mengapa. Yang penting kita baca itu ikhlas pada Allah. Kan menolong orang sakit itu baik, dan niat-niat yang lain. Tapi semuanya kerana Allah. Terus yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Daripada Muhajir Abu Al-Husain meriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Kuntu asiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan yaqra'. Lalu baginda mendengar seorang lelaki yang membaca, Qul ya ayyuhal kafirun hatta khatamaha. Yaitu surah Al-Kafirun sehingga khatam. Faqala sallallahu alaihi wa wasallam qad bari'a hadha minasyirki. Baginda pun berkata, sesungguhnya orang ini telah bebas daripada kesyirikan. Kalau dia satu membacanya begitu. Yang kedua, kata ulama, lebih lagi pemahaman hadis ini, dia baca, dia faham dan dia menyelami maknanya. Sebab surah Al-Kafirun itu surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu semua tentang tauhid. Sebab itu di awal pagi sunat untuk kita baca ini.
Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bermalam di rumah Nabi beberapa malam. Beliau katakan paling selalu Nabi baca ketika solat sunat sebelum subuh. Paling selalu Nabi baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, paling selalu. Ulama bahas kenapa? Hakikatnya Allah ya tahu. Kenapa dua surah itu? Tapi sebahagian ulama mengatakan kerana dua-duanya berkisar tentang akidah. Supaya mantap akidah di awal pagi. Barulah sebahagian yang lain mengatakan kita rotate. Kalau hari ini kuliah dengan ikhlas. Esok hari alam nashrah dengan alam tarakai. Kenapa? Disebut di dalam kitab Wasayal Abrar karangan Syekh Daud Al-Fatani. Beliau menukilkan kenapa waktu subuh itu qabliyahnya dibaca alam nashrah dengan alam tarakai. Kerana para ulama menyebutkan man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa baca alam nashrah laka sadrak sampai akhir rakaat kedua, man qara'a alam bi alam, dengan alam nashrah, mula-mula alam nashrah laka sadrak, rakaat pertama, rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa baca ni di awal pagi sebelum subuh, maksudnya sebelum fardu subuh, lam yusibhu alam, dia tak akan kena yang menyakitinya hari itu daripada manusia, kejahatan manusia, jin atau syaitan, binatang buas sekalipun. Naam. Fadhal Ustaz. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fadhal Ustaz. Thumma sirna. Kemudian kami berjalan lagi. Fasami'a akhara yaqra qul huwallahu ahad. Lalu baginda mendengar orang lain yang membaca surah Al-Ikhlas. Qala sallallahu alaihi wasallam amma hadha faqad ghufira lah. Lalu baginda berkata, adapun orang ini maka sesungguhnya telah diberikan keampunan kepadanya daripada dosanya. Dosa kecil. Dhabit kat situ dosa kecil. Dosa besar dia mesti taubatan nasuh ataupun taubat nasuha. Begitu mudah dosa kita diampunkan Allah ya. Tuan-tuan, siapa yang keajah kitab ada lagi? Tak cukup. Siapa yang sebenarnya mengaji kalau ada kitab bagus, senang kita dhabit, tapi apakah daya kitab dah habis. Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon dijauhkan daripada syirik. Membaca surah Al-Kafirun, hadis daripada Muhajir Abul Husain sebelum tadi yang Al-Fadhil Ustaz Ahmad baca, daripada Sayyidina Farwah bin Naufal. Kita akan usaha khatam ni dalam masa 2 hari Ustaz Khairul, iaitu 2 minggu. Saya dengan Ustaz Khairul khatam ni 5-6 hari. Tak tahu, kita usaha dulu insya-Allah. Jadi saya tak syarah panjang lah. Kalau kami online baru ni 5 hari Ustaz Khairul. Masya Allah. Itu memang lumat kita khatamkan. Tuan-tuan yang datang hari ini, puan-puan yang datang hari ini, nanti bila kita ijazahkan minggu depan, semua dapat ijazah khusus sebab kita baca kulit ke kulit. Jadi siapa yang tak mengaji ni tapi dapat juga ijazah tu, nama ijazah umum. Ijazah khusus bila kita mengaji kulit ke kulit, sudah pasti nilainya tak sama ya, sudah pasti. Tapi boleh diamalkan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Daripada Sayyidina Farwah bin Naufal,
annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sesungguhnya dia datang kepada Nabi SAW, Faqala ya Rasulullah, lalu berkata, wahai Rasulullah, allimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi. ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku membacanya apabila aku pergi berada di tempat tidurku. Naam. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, iqra qul ya ayyuhal kafirun. Lalu baginda berkata, bacalah surah Al-Kafirun, Thumma nam ala khatimatiha. kemudian tidur selepas membacanya. Lepas bacanya tidur. Tapi kalau tuan-tuan ada bacaan yang lain, maksudnya baca, lepas tu jangan buat kerja lain. Maksudnya bacanya ni, lepas baca ni kemudian tidur lepas baca. Bukan habis baca ni terus tidur. Sebab mungkin lepas tu ada lagi doa kita nak baca. Ada satu doa yang khusus dibaca sebelum tidur last. Apa dia? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja illa minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Siapa yang baca doa ni dan meninggal ketika tidur, itu dianggap fitrah, ahli fitrah, tak berdosa. Hafal doa tu nanti ya. Baik. Jadi ini walaupun disebut dalam hadis tidurlah selepas membacanya, taklah semestinya lepas bacanya terus tidur. Maksud lepas baca ni mungkin ada doa-doa lain. Tapi maksudnya lepas baca doa ni jangan sibuk lagi pergi ke dapur, tengok forum Islam lagi rakaman, buat lagi sediakan air, teh, kopi, whatever, rendam buah kurma supaya esok pagi boleh minum jus dia tu nak. Tak, jangan sibuk lagi. Maksudnya lepas baca ni tidur saja. Dan yang last sebenarnya bila kita tidur, salawat. Habis seorang sekali salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai tidur. Betul? Fa innaha bara'atun minasyirk. Kerana ia adalah pembebasan daripada syirik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tetapi lebih lagi mantap apabila difahami makna dan diketahui maksudnya. Daripada Sayyidina Jabalah bin Harithah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhadhta madja'aka min al-lail", apabila kamu mengambil tempat tidurmu pada waktu malam, faqra' qul ya ayyuhal kafirun hatta takhtimaha, maka bacalah surah Al-Kafirun sehingga kamu mengkhatamkannya. fa innaha bara'atun minasyirki. Kerana sesungguhnya ia adalah pembebasan daripada syirik. Tuan-tuan, kita baca ni terus kita niat, ya Allah, saya baca ni niat saya untuk amal, betul ya, untuk amal supaya Allah bagi kekuatan. Memang tujuan kita baca ni untuk amal. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa yang belajar satu ilmu wajib untuk diamal walaupun sekali dalam hidupnya. Jadi tuan-tuan malam ni bacalah qul ya ayyuhal kafirun, tapi paling bagus baca setiap malam. Memohon diberikan ketenangan, ini penting sebab kekayaan tidak menjamin ketenangan. Berapa ramai orang kaya, maaf ya, bunuh diri, especially di luar sana lah, maksud saya di negara-negara yang bukan Islam. Nak dari segi glamour, Masya Allah, masyhur, dari segi jawatan, pangkat, pengikut, tapi last kenapa bunuh diri juga? Tak tenang, walaupun rumah seperti mahligai, tetapi jiwanya sempit, perasaannya tertekan. Ada orang duduk dekat gubuk istilah Indian gubuk ke Ustaz? Apa ni? Saya tengok dalam berita kebuluran dekat Ethiopia, dekat Nigeria, dekat Afghanistan, rumah sederhana tapi anak sebelah, anak 12, tenang hidup. Jadi kekayaan, jawatan, pangkat tidak menjamin kebahagiaan. Ketenangan di sini, di hati ni. Caranya
Antara ikhtiar ya, membaca dan mempelajari Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat ketenangan dan rahmat Allah. Kenapa? Antaranya disebabkan dikerumuni oleh para malaikat. Dan Allah menyebutkan kebaikan mereka kepada makhluk-makhluknya. Ini satu kebanggaan ni. Kalau Allah dah sebut kebaikan kita, ini sudah satu pengiktirafan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Nah, masjidnya termasuk juga musalla, memang kalau diniatkan untuk tempat solat. Tapi yang zahirnya masjid. Apa mereka buat kat masjid tu? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Sambil membaca kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka. Membaca itu qiraah boleh, tilawah pun boleh. Itu namanya membaca. Tapi kalau tadarus dia atas wazan tafa'ala. Bila tafa'ala, dia paling kurang 2 orang. Tafa'ala, tabaya'a, bermubaya'ah, membuat janji, mesti dengan paling kurang 2 orang. Tanakaha, kahwin mana boleh dengan seorang diri, paling kurang 2 orang. Sama juga tadarus, maksud paling kurang 2 orang. Kalau seorang dia baca, itu tak nama tadarus, itu nama tilawah ataupun nama qiraah. Tadarus seorang baca, seorang semak, seorang baca, seorang lagi semak. Gitu. Jadi maksudnya paling kurang 2 orang. Masya Allah. Jadi tidaklah berkumpul sesiapa pun di masjid daripada masjid Allah, dia buat apa tadi? Baca Quran dan belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan turun ketenangan kepada mereka. Ini memang dirasai sebenarnya orang yang baca Quran sendiri ya. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah meliputi mereka. Rahmat itu lawan bagi laknat. Rahmat lawan bagi laknat. Rahmatnya apa? Kasih sayang. Wa hafathumul malaikah. Para malaikat mengerumuni mereka. Kalau malaikat mengerumuni, rahmat senang turun. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebutkan kebaikan mereka kepada makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Ini tinggi sangat-sangat. Ini tinggi sangat-sangat. Kalau nama kita disebut Tuanku Sultan, dalam ramai-ramai ini Tuanku Sultan sebut nama kita, tak kehebat kita tu. Ataupun Syekh kita sebut. Dalam ramai-ramai ini tiba-tiba disebut nama Muhammad. Takkah satu kebanggaan tu? Itu baru manusiawi. Belum lagi Allah yang sebut. Masya Allah. Wa man batta'a bihi amaluh. Sesiapa yang amalannya melambatkannya, lam yusri' bihi nasabuh. maka nasabnya tidak dapat mempercepatkannya. Maksud amalan seseorang itu dinilai dari segi amalan. Naam. Baik. Di sini ada terjemahan yang tertinggal kan Ustaz Khairul ya? Tuan-tuan tolong take note. Yang waman bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh tu saya terlepas pandang, tidak terjemah tu. Tapi tak mengurangi jadi cetakan kedua nanti adalah tu insya-Allah. Dia nak beli lagi cetakan kedua. Itulah kata amal manusia, kita dah berapa kali cek, kita lepas juga. Itulah ya. Kalau kita rasa kita ini ada kekurangan, itulah kesempurnaan kita. Siapa yang diri rasa dia sempurna, itulah kekurangan dia. Sebab dia tidak akan sempurna. Tapi dia rasa dia memang tak sempurna. Itulah kesempurnaan. Sebab manusia memang tidak akan sempurna. Kita baca surah daripada Sayyidina Al-Bara ibn Azib berkata radhiyallahu ta'ala anhu, qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari dabbatun. Seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di dalam rumahnya ada seekor kuda. Faja'alat tanfir. Tiba-tiba ia lari. Dia gelisah. Fanadhara. Dia pun melihat. Fa'idha dhababatun aw sahabatun qad khashiyatuhu. Dan tiba-tiba ada kabut atau awan menaunginya. Qala fadhakara dhalika linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Al-Bara' berkata, dia lelaki tersebut pun menyebutkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Esok paginya faqala sallallahu alaihi wasallam iqra fulanun Lalu baginda berkata, bacalah wahai fulan, fa innaha as-sakinatu tatanazzalat 'inda al-Qur'an atau tanazzalat lil-Qur'an. kerana ia adalah ketenangan yang turun di sisi Al-Quran atau yang turun untuk Al-Quran. Tanazzalat 'inda al-Qur'an atau tanazzalat lil-Qur'an. Jadi orang yang baca surah Kahfi itu seperti magnet besi berani. Menarik apa? Menarik rahmat. Kita perlu pada rahmat. Sebab itu once kita masuk masjid, Allahumma inni as'aluka Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pada kami pintu-pintu rahmatmu. Sebab depan tu ada rahmat, situ ada rahmat, situ ada rahmat. Nah, pintu-pintu rahmat. Ada seorang syekh daripada Jordan, Syekh Aun nama beliau. Syekh Aun. Saya tak ingat lagi. Beliau datang ke masjid ni di tingkat atas. Beliau sebut tentang kita baca doa tadi tu, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ketika masuk masjid bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Kenapa? Di masjid paling banyak rahmat, pintu-pintu. Dan rahmat itu kalau bahasa mudah, ni beliau sebut ni malam tu, seperti wifi. Kan ada bar tu, ada bar 1, bar 2, bar 3 kan. Kau yang banyak bar, kau yang cepat internet. Itu maksudnya rahmat. Bar tu banyak dekat masjid. Rahmat itu. Sebab itu kalau solat, jangan satu tempat. Solat sini, solat sikit. Walaupun kita sekarang pakai sajadah, kan? Alih sikit kalau nak solat sunat tu. Jangan di tempat yang sama. Sajadah tak alih tak apa. Kita yang beralih. Supaya banyaknya tempat kita sujud, banyaknya tempat jadi saksi untuk amalan kita. Satu. Yang kedua, siapa tahu tempat kita sujud tu pernah disujud oleh orang-orang salih, oleh para wali Allah. Nilainya tak sama. Akhir. Baik. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, tilka sakinatu nazalat ma'al Qur'an atau 'alal Qur'an. Itulah ketenangan yang turun bersama Al-Quran atau atas Al-Quran. Al-Quran dah tenang dah. Ini tambah lagi. Jadi tuan-tuan, kalau rumah rasa panas, rumah rasa macam tak selesa, banyakkan baca Quran. Saya pernah cerita dekat sini, ada seorang wali Allah di Yaman. Ada satu tempat namanya Masilah. Tempat tu namanya Masilah. Wali Allah ini namanya Al-Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Dalam pandangan kasyaf kewalian beliau, beliau lihat rumah-rumah di Masilah itu sama sahaja bumbungnya, satu level. Tapi rumah anak saudaranya yang bernama Abdullah juga, Al-Habib Abdullah ibn Umar ibn Sumaid. Beliau tadi Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Anak beliau nama Abdullah juga. Beliau panggil, ya Abdullah, nak tanya, kamu buat apa kat rumah kamu? Kamu buat apa di bilik tidur kamu? Dua soalan. Saya di rumah, ketika buat rumah, ikut nasihat pakcik. Buat rumah dengan duit halal, dengan niat yang baik. Apa maksud niat baik? Isteri, anak-anak terjaga aurat, akan dibacakan Quran, buat majlis ta'lim, buat majlis salawat, dan apa-apa majlis yang baik-baik. Cuma saya pastikan, kata beliau, di setiap tempat dalam rumah saya khatamkan Quran. Dekat bilik ruang tamu, khatam Quran. Paling kurang sekali.
dekat bilik dapur begitu, dekat bilik rehat begitu, dekat tangga pun begitu. Paling banyak saya khatamkan Quran dekat bilik tidur. Barulah pakcik dia bagi tahu, dalam pandangan kasyaf pakciknya, semua bumbung-bumbung rumah dekat Masilah ini sama saja. Nah, tetapi rumah kamu lebih menonjol dan bilik tidur kamu lebih menonjol di kalangan tempat-tempat lain dalam rumah kamu tu. Itulah tuan-tuan berkat baca Al-Quran. Kesianlah rumah kita 30 tahun tak pernah pun khatam Quran. Kesian dia. Khatamkan Quran, hadirin. Kalau tak dapat buat di setiap tempat, biar dekat rumah tu khatam Quran. Caranya 3. 1, kita sendiri yang khatam. 2, pakat dengan suami, pakat dengan anak-anak. Walaupun kita tak khatam untuk individu, tak apa. Ini abang ngaji baca 1 juzuk, saya baca 1 juzuk, Along sejuzuk, Angah, Ucu, apa lagi? Kumpul-kumpul semua dalam rumah tu 5 juzuk sehari. Esok 10 juzuk. Alhamdulillah. Itu cara kedua. Cara ketiga, suruh radio yang khatam. Radio, kaset ataupun handset, YouTube, tekan. Dia yang khatamkan. Paling kurang. Rather than nothing. Biar tiang-tiang di rumah, dinding-dinding, kapet-kapet, aircon. Lama dah mereka tak dengar Al-Quran dilantunkan 30 juzuk. Kita lah. Nanti bila baca, buka semua bilik-bilik yang tertutup tu, buka. Katil-katil semua dengar. Itu ya, azam kita azam. Jadi, kalau tak boleh kita khatam, satu keluarga khatam. Tak boleh juga, biar khatam dengan radio ataupun khatam dengan apa tu. Yang penting pasang, maksud saya pasang. Khatam 30 juzuk. Paling kurang. Ya. Tapi, nak dapat fadilat macam tadi tu, dia kena dengan orang yang khatam. Bukan YouTube yang khatam. Baik, paling kurang. Saya teringat guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadwi Al-Maliki. Ketika kami buat maulid dekat Tasik, kat mana Tasik kat sini? Tasik, apa nama Tasik yang dekat ni Kak Jah? Dulu ada restoran batu bara kat situ. Masih lagi ke? Zaman bila? Lama dah. Dekat kawasan ni lah. Dulu ada restoran batu bara lebih kurang. Betul tuan Ji? Ada lagi? Masya Allah. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya. Kami buat maulid dekat situ. Dululah, lama dah cerita ni. Syekh Fahmi Zamzam tausiah, apa yang saya sebut tadi itulah tausiah beliau. Batu-batu, air, taman, rumput-rumput, rindu nak dengar maulid. Ni saya guna bahasa beliau. Cuma saya bawa pada rumah lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah Al-Asr, Quraisy dan Al-Falaq. Al-Allamah, Al-Alim yang alim, Al-Allamah yang tersangat alim. Boleh buat dhabit kat situ. Yang tersangat alim. Al-Alim yang alim, Al-Allamah yang tersangat alim. Ini sirah mubalaghah. Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid hafizahullah. Maksudnya apa ni tuan-tuan? Hafizahullah. Masih hidup, alhamdulillah. Sempat saya berjumpa dengan beliau di Malaysia dengan di Al-Madinah. Dapat jadi tetamu khusus beliau. Alhamdulillah. Dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah menyebutkan bahawa Al-Allamah Al-Habib Alawi Ibn Ahmad Al-Haddad berkata, sewajarnya membaca 3 surah ini pada waktu pagi dan petang, iaitu surah Al-Asr, surah Li'ila fi Quraisy, surah Quraisy, dan Al-Falaq. Tahu semua surahnya tu ya. Semua surah ini tidak mengandungi, tolong betulkan, tidak mengandungi. Semua surah ini tidak mengandungi. Dia tertinggal satu perkataan. Tidak mengandungi huruf kaf. Semuanya merangkumi kafin untuk menghilangkan kerungsingan-kerungsingan. Ia juga diharapkan dapat memperelok hati. Ini faedah ini disebutkan juga oleh
ulama lain akan kita jumpa nanti. 3 surah ni baca sekali je, pagi dan petang. Pagi inilah sebelum tengah hari ni, petang nanti selepas asar. Seterusnya membaca surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarah. Al-Alamah Al-Muhaddits. Al-Muhaddits menguasai bidang hadis. Sayyid sebab beliau berketurunan Ahlul Bait. Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah menyebutkan dalam Abwabul Faraj. Kita baca yang Melayu terus ya, Ustaz Ahmad, sebahagian. Terus terjemah. Nah, sebahagian orang soleh. Sebahagian orang saleh berkata, sesiapa yang sentiasa membaca surah Al-Insyirah selepas salat fardu yang 5, Allah akan memudahkan urusannya, menghilangkan kesedihannya dan memberikan rezeki kepadanya daripada arah yang dia tidak sangkakan. Sebahagian mereka berkata, pembacanya memudahkan rezeki, melapangkan dada, menghilangkan kesukaran dalam urusan, mengislahkan atau membaiki orang yang terbelenggu oleh rasa malas dalam melakukan ketaatan dan kesempitan dalam kehidupan apabila dia berterusan membacanya dengan ikhlas dan benar. InsyaAllah. Walaupun tajuk kita adalah apa tajuk kita? Patah balik nombor 5, muka surat 5. Tajuk kita memohon diberikan ketenangan. Tetapi bukan setakat itu saja. Surah Al-Insyirah tadi bukan ketenangan saja, memudahkan rezeki. Gitu, memurahkan rezeki, menguatkan hati supaya jangan letih untuk beramal, itu. Dan banyak lagi sebenarnya, kadang-kadang rahsia ni Allah bagi pada seseorang. Jadi ini tajribah ulama. Tajribah ulama, bila buat macam ni, baca macam ni, begini hasilnya. Gitu ya. Jadi banyak sangat, masya-Allah. Baik, memohon dilapangkan dada, tidak terasa sempit. Membaca surah Al-Insyirah juga. Al-Alamah Al-Faqih. Al-Faqih ni sebab beliau memiliki malakah fiqhiyah, kemampuan dalam bab fiqh. Alhamdulillah masih hidup ya. Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid, antara ulama sesepuh, ulama berumur dah. Kalau tengok wajah beliau mesti teringat orang-orang yang salih. Itu begitu. Wajah orang-orang salih ni kalau kita lihat tak jadi lara kita dibuatnya. Ini Nabi pesan. Ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh. Hendaklah kamu bersahabat dengan orang yang once kita lihat wajah mereka ingat Allah. Tak jadi mengumpat. Tak jadi nak cakap bohong. Macam kita jumpa Syekh Fahmi kita, Syekh Nuruddin kita. Terus kita ingat, tak habis lagi ini Al-Wirdul Latif ni. Tak habis lagi Hizbun Nawawi ni. Tak habis lagi Hizbul Bahar. Baik. Saya ada keluarkan kitab yang baru, alhamdulillah. Baru semalam. Ini ya. Ini baru sangat. Kanzus Sa'adah. Ini buku amalan. Buku ni Kak Ajah Zuraidah pun baru tahu juga ni. Buku ni adalah buku ini. Buku ini Kak Ajah adalah buku ini. Tapi tebalnya berbeza sebab saya tambah lagi macam-macam amalan dalam buku ni. Oleh kerana banyak tambahan, kalau ikut penerbitan dia tak bolehlah dengan tajuk yang asal. Dia kena diubah tajuk. Jadi tajuknya saya ubahkan jadi Kanzus Sa'adah. Kanzun, perbendaharaan, macam peti lah kata kita. Sa'adah, kebahagiaan. Mudah-mudahan ia seperti peti yang menyimpan amalan-amalan yang kalau kita amalkan jadi bahagia dunia akhirat. Saya akan ceritakan ini nanti. Dia ada pertambahan dalam ini, banyak pertambahan. Antaranya doa musafir, kemudian surah Yasin dan doa, surah Kahfi dan doa. Kan tadi kita baca tentang Kahfi tu tadi surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca malam dan doa. Surah yang panjang lagi Ustaz Ahmad, As-Sajadah dan doa 4 ini. Kemudian dalam ni ada cara bertahlil. Jadi lengkaplah, nanti nak tahlil tak perlu cari lagi buku tahlil. Kemudian talqin pun ada kat sini. Siapa guru-guru ataupun asatidah yang nak mentalqinkan, ada siap kat sini talqinnya.
Baik, dalam bahasa Melayu, bukanlah bahasa Arab, bahasa Melayu. Baik, sekadar itulah. Dan tambahnya banyak, antaranya ayat manzil. Ayat manzil ni jangan tak baca. Ayat manzil ini sangat kuat untuk melindungi kita daripada jin, iblis, kejahatan manusia. Cukup sebenarnya kalau baca manzil itu. Itu kita kongsikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat apa, Ustaz Ahmad? Muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid menyebutkan dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Kita terus baca saja ya yang Melayu. Fadhal Ustaz. Baik, faedah. Faedah begini. Bukan faedah tu maksudnya apa yang kita belajar daripada pelajaran itu, tak. Itu tidak. Faedah maksudnya benda ini jarang kita dengar sebab ia tersimpan di dalam dada para alim ulama. Jarang dibicarakan dan jarang ditulis sebab ia tersimpan di dalam buku-buku yang tebal-tebal, yang unik-unik gitu. Sebab itu salah satu ciri buku yang baik, dia banyak faedah. Saya antara buku yang banyak faedah saya lihat buku Kashifatus Sajah. Buku Kashifatus Sajah karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bintani. Beliau mensyarahkan kitab Safinatin Najah Al-Habib Salim ibn Sumair Al-Hadrami. Banyak betul faedah dalam tu. Jarang kita tahu. Saya bagi contoh. Orang yang meninggal dunia, biasa kita baca surah Yasin. Jarang kita baca surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du memudahkan roh untuk keluar. Contoh, hari Khamis petang ataupun Jumaat pagi. Kalau potong kuku, caranya apa? Caranya caranya khawabis au khasab. Khawabis au khasab. InsyaAllah rezeki kita tak putus, insyaAllah. Khawabis, khinsir, waw wusta, alif ibham, ba binsir jari manis, sin sababah. Khawabis. Sebelah kiri khawabis au khasab, au ibham tengah, waw wusta, ha khinsir, sin sababah, ba bin sir. Khawabis au khasab. Itu yang disebut. Itu maksudnya faedah yang jarang kita tahu. Banyak lagi. Kalau guna istilah bahasa Melayunya lebih kurang petua lah. Lebih kurangnya petua. Baik. Kadang-kadang tak ada dalam hadis Nabi, tapi tajribah ulama. Tajribah ulama. Contoh, pagi-pagi, awal pagi tu, lepas solat subuh, jangan tinggal baca apa? Ingat mak aja. Ya Latif. Baca berapa kali? Semula berapa? 921. Terbalik 129. Silakan amal. Setiap lepas subuh, lepas wirid lah, baca Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Baca gembar begitu. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Maksudnya, wahai Allah yang maha lembut. InsyaAllah. Lembut juga makhluk dengan kita. Yang payah nak bayar hutang tu, lembut juga insyaAllah. Semua tugasnya melembut-lembut. Mudah-mudahan suami kita yang agak kasar jadi lembut. Semoga anak-anak kita yang kasar tu jadi lembut. Mak anak pun jadi lembut. Satu lagi, kalau nak musafir, baca. Musafir maksud saya sama ada musafir dekat ataupun jauh. Contoh, daripada Kelang nak datang kat sini kan jauh tu, baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tapi kalau sekali baca pun tak apa. Pagi tu khatam 129 cukup.
Cuma nak lebih lagi, nak musafir baca lagi. 129. Kenapa 129 tu? Dalam hadis tidak, Al-Quran pun tidak. Nah, kenapa? Rahsia pada bilangan hurufnya itu. Ya ada nombornya, alif ada nombornya, lam, ta, ya, fa. Min ilmu ni namanya ilmu hisabul jummal. Hisabu al-jummal. Orang sekarang dah tak kuasai dah, ramai dah tak tahu. Sebab itu saya kekalkan ilmu ini dalam kitab Ustaz Ahmad. Dalam kitab Qalbun Salim. Kalau tuan-tuan ada kitab Qalbun Salim, saya letak kat situ. Ulama tulis, rahsia tu, tapi kena yakin semuanya datang daripada Allah. Gitu ya. Tapi rahsia-rahsia begini juga adalah ilham Allah kepada ulama-ulama yang ikhlas. Baik, terus Daripada Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengannya. amin. Sebut tuan-tuannya, bila sebut semoga tu amin sebab dia doa. Untuk dada yang sempit, hendaklah kamu meletakkan tangan kananmu di atas rusukmu yang kiri. Di sini tangan kanan letak rusuk yang kiri. Sebab di sini letak hati ni. Bawah. Ni dia sebut kat sini. Di bawah dada dengan jarak 2 jari. Ni, dada 2 jari. Di situ. Sebab itu orang yang baru mula-mula berzikir, kalau tak dapat nak membayangkan, jari kena letak sini. Sebab bila kita zikir, la ilaha illallah, sini. Dalam kitab Hidayatus Salikin, siapa yang ikut pengajian kami tu, detail saya tulis kat situ macam mana caranya. Kalau tak juga memang belum lagi menguasai, mungkin banyak sangat nak diingat ya. Paling kurang daripada sini, daripada pusatnya, la ilaha bawah kanan illallah sini. Tapi kadang-kadang kerana kita sibuk dengan benda lain, kita tak boleh nak bayangkan. Letak tangan kat sini. Untuk kita masukkan tadi. Maknanya tadi, bukan masuk kalimah. Kalau masuk kalimah tu letih. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau putih, there is no God except Allah. No God except. Kan letih. 3 kali bolehlah. Kalau 10 kali, 100. Jadi, kita berlatih. Kata ulama dalam kitab Hidayatus Salikin, kalau tak pandai juga dia ada 3 cara. Cara yang paling senang, ketika menyebut la ilaha illallah, paling senang. Tak pandai Ustaz. Bau kanan tak pandai, ini pun tak pandai, tak mengapa. Caranya, gerak juga la ilaha illallah. Kalau boleh illallah dekat sini, tapi tak tahu dia jadi hilang ke mana, tak tahu. Biasa dia tak belajar ilmu zikir, tak mengapa. Koho-koho. Caranya, ketika menyebut la ilaha illallah, kita tak tahu bau kanan, bau kiri, tak apa. Tapi ketika menyebut, ingat satu saja. Apa? Hanya Allah Tuhan sebenar. Allah Tuhan sebenar. Allah Tuhan sebenar. Allah Tuhan sebenar. Tapi, hendaklah digembarkan perkataan itu. Begini caranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 kalimah tu digembarkan. Buat lajunya. Tapi jangan berebut sangat. Kenapa? Dia seolah-olah satu perkataan, walahal 2. La ilaha illallah 1, la ilaha illallah 2. Tapi dicepatkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya jangan masuk syaitan antara in between itu. Tapi yang ni kena belajar. Sebab tu berzikir kena belajar. Supaya kita jangan kosong gitu saja. Biadar roh. Yang kita sebut tu biadar roh. Sinilah letaknya pengajian sifat 20. Yang kita belajar istighna dengan iftiqar. Ingat lagi Kak Ajah? Wujud, idam, baqa. Lagi, yang dah 2 tahun tinggal ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil
qiyamuhu binaf, wahdaniyah kat mana? Iftiqar, wahdani, ya lagi qudrah, ma'ani. Ma'ani 3. Qudrah, iradah, ilmun, hayah. Sama kat mana? Iftiqar, ni iftiqar. Sama, basar, kalam. Kaunuhu qadiran, sebelah ni. Sebab sini kan tadi 4. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Hayat sama. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakal. Lagi mantap kita sebut. Tu tuan-tuan, bukan sebarang sifat 20 tu. Lain, beza. Baik, saya bagi contoh. Perkataan ini ada roh, saya bagi contoh. Saya hadiri satu majlis ceramah seorang penceramah terkenal. 5,000 orang dalam stadium. Mata saya dah mengantuk dah. Sebab kita dah buat pengisian, datang pula nak dengar orang lain ceramah, ya. Saya dah mengantuk dah. Tiba-tiba penceramah terkenal tadi dia sebut, tadi sebelum saya datang dekat sini, saya sempat jumpa dengan seorang pakcik namanya Haji Jol. Agak-agak siapa yang terkejut? Saya. That is my father's name. Haji Jol. What happened? Dah 2 tahun tak jumpa ni. Kenapa ni? Haji Jol tu seorang yang sangat baik, kata penceramah ni. Saya, ya, memang saya dibesarkan keluarga yang nelayan. Ayah saya kami 9 orang adik-beradik. Haji Jol itu seorang yang sangat suka senyum. Memang betul. Ketika 3 ayat itu disebut, saya dah terbayang muka ayah saya. Saya dah terbayang kerut di dahi ayah saya ini. Rongak giginya saya dah terbayang. Uban rambutnya sudah terbayang. Kurus badannya. Kalau disebut lagi ayat yang keempat, mungkin saya menangis. Itu maksudnya Haji Jol itu perkataan yang hidup pada saya. Kalau tuan-tuan Haji Jol, Haji Jol siapa? Kalau saya tak jadi tidur dah saya pun. Tengok, beza. La ilaha illallah, dia tahu makna dengan muradnya tu. Itulah kena mengaji sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Ustaz. Dan kamu membaca Alam Nasrah Laka Sadrak, iaitu surah Al-Insyirah paling kurang 3 kali. Tak kat sini ya, baca 3 kali. Kemudian kamu membaca tafadhal baca Arab Ustaz. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa nawwir li qalbi warfa' li dhikri wa tawil li umri fi ta'atika wa ridaka bima ja'a bihi habibuka wa mustafaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, lapangkanlah kepadaku dadaku. Ketika baca tu, ni masih kat sini ya. Ni masih kat sini. Mudahkanlah kepadaku urusanku, terangilah kepadaku hatiku, tinggikanlah untukku sebutanku, panjangkanlah untukku umurku dalam ketaatan kepadamu dan dalam keredaanmu seperti yang dibawa oleh kekasih dan pilihanmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak pesan satu. Kan di bawah satu tajuk ni kan beberapa amalan, kan? Jadi tuan-tuan pun pilihlah satu amalan. Tolong ingat pesan saya ni. Jangan bila memilih amalan itu, jangan kata ini yang terbaik di kalangan yang lain-lain. Jangan. Itu salah adab. Sebab semuanya terbaik. Contoh, ini kan ada beberapa list amalan-amalan tu. Semuanya yang terbaik. Ketika tuan-tuan pilih satu, bagi tahu itu terbaik untuk saya. Sebab ini pendek, ini senang saya hafal. Sebab yang lain tu panjang sangat-sangat. Jangan kata amalan itu yang terbaik, tidak. Sebab semua amalan itu yang terbaik. Cuma sesuai untuk saya. Gitu boleh ya? Supaya jangan salah adab dengan amalan lain. Kalau kita salah adab, itu yang kemujarabannya jadi kurang. Memohon dihilangkan kegelisahan dengan cepat. Dengan cepat ni. Itu yang ekspres. Tapi baca dengan kaifiat yang betul. Membaca surah Ali Imran ayat 173.
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebagai sebaik-baik penolong. Fadhal Ustaz. Al-Alamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam kitab Abwabul Faraj muka surat 139 bahawa Imam Abul Hasan As-Sajuli mengatakan dengan niat siapa supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelisahan dengan cepat, ayat ini dibaca sebanyak 450 kali. Begini ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca dengan tenang 450. Baik. Selepas itu membaca 450 kali Azizun Kafin Qawiyun Latif. Allah yang maha perkasa, yang maha mencukupkan, maha kuat lagi maha lembut. Amalan ini juga adalah pelindung daripada musuh dan dia akan disayangi oleh makhluk. Baik, tengok tuan-tuan, bukan satu je, khasiatnya banyak sangat khasiat ya. Memohon dilembutkan hati dan dipertautkan hubungan antara keluarga atau ahli dalam rumah, kadang-kadang dengan adik-beradik, dengan sepupu. Duduk serumah pula tu, suami isteri, contoh anak-anak, adalah marah-marah sayang. Jadi sedikit clash sedikit ya. Ini dibuat membaca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah faidah. Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, sewajarnya kepada sesiapa yang hendak masuk ke dalam rumah untuk memberi salam, lalu dia mengucapkan, dia baca ya. Saya baca dulu. Assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini kita tak baca ya. Kita tak baca terjemahan. Terus Ustaz Ahmad. Baik. Kemudian dia membaca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. Kerana sesiapa yang melazimi perkara tersebut, Allah akan menjadikan kepadanya kelembutan hati antara dirinya dan sesiapa yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dan Allah akan meluaskan rezeki kepadanya dan kepada jirannya. Jiran pun dapat juga. Dia yang baca, jiran yang dapat. Dia dapat, jiran pun dapat. Memohon dibersihkan karat di hati. Pertama, membaca Al-Quran. Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Khulasah Syawariqil Anwar min Ada'iyati Sadatil Akhyar menyebutkan bahawa membaca Al-Quran pada setiap hari boleh menolong membersihkan karat yang ada di hati. Tuan-tuan, tolong catat sedikit ya, siapa yang belum dapat poster itu. Rasanya Kak Ajah Zuraidah dah bagi dah. Setiap hari jangan lupa 2 amalan. Jangan lupa. 1, surah Yasin. Yang kedua, Al-Wirdul Latif. Al-Wirdu Al-Latif. Sudah? Itu setiap hari itu. Malam, surah Al-Mulk dengan Ratibul Haddad. Itu cukuplah tu. Kalau kata buku ni kan banyak amalan ni. Siapa yang ada miliki buku saya ni ini ataupun buku baru sekejap lagi ni, ini tuan-tuan kita tak bawa kat sini, tapi siapa yang nak nanti boleh melalui masjid ke minggu depan kita ni masjid yang akan ini lebih elok lah. Baik. Kan banyak ni koi ni lagi tebal ni, bila nak habis ni? Ni saya nak pesan ya, siapa yang ada beli buku saya ni dan niat nak beramal ataupun buku ni niat beramal, jangan rasa terbeban. Sekarang saya bagi tahu. Dalam banyak-banyak ni, ini buku ni lengkap lepas subuh, lepas zuhur, asar, maghrib, isyak. Kan 5 waktu tu. Banyak pula amalannya kan. Kita pun sibuk sebab kita berniaga ke, buat butik ke dan sebagainya. 2 ni jangan tinggal. Untuk siang tu termasuk pagi, tengah hari, petang. Apa yang dibaca? Surah Yasin dengan Al-Wirdu Al-Latif. Cuma Al-Wirdu Al-Latif tu kalau tak sempat baca pagi, baca petang, asbahna tu tukar jadi amsayna. Kalau nak baca malam jadi amsayna tu ya. Yang malam pula surah Al-Mulk dengan Al-Wirdul Ratibul
Haddad. Baik. Kenapa kita pilih Al-Wirdul Latif dengan Ratibul Haddad? Kerana amalan-amalan dalam dua amalan ini kebanyakannya daripada hadis Nabi. Kebanyakannya. Kalau datang daripada hadis Nabi, itu barakah. Walaupun sikit. Kemudian ditambah ulama-ulama yang lain berdasarkan ilham dan sebagainya. Contoh ya, setiap hari jangan lupa baca surah Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pagi. Itu pendinding daripada syaitan tu. 3 je. Bukan panjang mana, itu hadis yang sebut. Petang pun baca 3 kali juga setiap 3 surah itu. Kafar cukup. Tengok tuan-tuan, kerana apa tu? Kerana hadis Nabi, barakah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah Al-Asr, Quraisy dan Al-Falaq. Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri menyebutkan dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah. Baik, begitu juga, fadhal Ustaz. Begitu juga untuk mengislahkan atau mengelakkan hati, hendaklah kamu membaca surah Al-Asr sebanyak 3 kali. Surah Quraisy sebanyak 3 kali dan surah Al-Falaq sebanyak 3 kali. Baik. Memohon dilembutkan hati sendiri dan ringan melakukan ibadah. Tadi orang ni hati kita. Membaca ayat ke-22 surah Al-Hasyr. Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Kita baca ayat ini, wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Faedah, seorang yang lain mengadu kepadanya, iaitu kepada Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas tentang hatinya yang keras dan badannya yang berat atau malas untuk mengerjakan ibadah. Hati yang keras ni, kalau kita baca Quran tak tersentuh hati. Kalau ada orang meninggal dunia, tak takut kematian. Kalau pergi ke kubur, dia happy go lucky lagi. Kalau dengar ada kemalangan, tak terasa dia nak meninggal dunia. Kalau qiyamul lail malam tu, orang menangis-nangis, dia tidur. Itu hati keras. Kalau cerita bab neraka, tak takut. Itu hati keras. Kenapa hati itu keras? Sebab ia tidak menghayati, tidak hidup. Menghayati itu perkataan bahasa Arab tu. Hayatun tu hidup. Jadi menghayati hati yang hidup. Maka kalau keras, payah dia nak menghayati. Saya pernah pesan, di mana-mana saya pesan. Jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Jangan tak dengar. Kita baca hadis dah tadi kan? Paling kurang hari ini Rabu. Katalah Isnin, Selasa kita tak dengar. Hari ini jadi cover. Rabu, Khamis, Jumaat. Katalah hari Khamis kita tak dengar, Jumaat tak dengar, kan hari ini kita dengar hadis. Hari ini cover untuk 2 hari ini. Kalau tak dengar hadis, sebaiknya kita dengar hadis. Jadi Rabu cover untuk Jumaat, Sabtu. Jaga. Ahad, Isnin, Selasa dalam masa 3 hari ini jangan tak dengar hadis walaupun sekali. Ini pesan guru kita ni. Sebab 3 hari tak dengar hadis, keras. 3 hari keras. 3 hari keras, nanti jadi mati. Macam kaki kematu kita tu kan. Dah keras tumit kan kaki tu. Cuba hiris dia punya kematu kita panggil Ustaz. Tak rasa sakit sebab dia dah mati. Itulah hati yang mati. Baik. Terus lalu beliau menyuruhnya untuk memulazamah atau berterusan membaca ayat ini sebanyak 100 kali pada waktu pagi dan petang, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 22. Naam. Kita tak perlu baca ya untuk singkatkan masa. Membaca surah Al-Insyirah. Tengok tuan-tuan berapa banyak ada surah Insyirah kat sini ni. Maksudnya sekali kita baca, semua fadilat ni kita dapat. Walaupun sekali kita baca dan kita tak tahu pun khasiatnya, dapat. Bila kita tahu khasiat ni, lebih lagi kita bertawajuh, bersungguh. Al-Allamah Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya sempat jumpa beliau 2 kali. Sekali di Shah Alam, section apa tu, yang dekat balai polis tu. 6 ke 7 Rumah Tuan Haji Amir. Pernah dengar tak? Dulu ada seorang nama Tuan Haji Amir. Rumah beliau. Saya berjumpa beliau kali pertama kat situ. Masya Allah orangnya. Kemudian
di Rusaifah dekat Makkah. Alhamdulillah. Menyebutkan dalam Abwabul Faraj, semua kitab-kitab ni alhamdulillah tuan-tuan, Al-Faqir dapat sanad. Kitab yang kita sebut ni bukan sembarang. Saya kumpul ni bagi kita tahu sikit ya. Saya kumpul ni bukan daripada buku internet ke tak. Buku-buku yang setiap saya sebut ni yang di belakang ni, tengok sekejap tuan-tuan, muka surat 218, 219, 220. Semua buku ni ada kat rumah saya. Sebab saya buat buku ni memang ambil daripada buku asal yang berbahasa Arab tu dengan yang Jawi tu. Ini bukan contohnya ada satu buku menulis tentang amalan. Saya pun ambil itu buah kat sini. Tak, tidak. Memang buku solid macam buku ni kan. Buku ni saya tak ambil lah sebab dia tak ada fadilat-fadilat. Buku Arab tu. Saya buat satu-satu. Jadi nak buat benda ni bukan senang ya. Tapi niat kita untuk sama-sama beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz Ahmad. Sebahagian Ini sudah tak Ustaz Ahmad? Mana yang sudah kita baca, kita tak baca lagi ya. Sebab saya lihat masa sangat cepat. Sudah ke belum ni? Kalau yang sudah kita baca, kita tak baca ya. Ini sudah belum? dah. Sudah. Dah baca lagi. Kalau sudah kita skip saja ya. Okay, baik. Baik. Muka surat 21. Memohon dikurniakan futuh pembukaan. Futuh ni begini. Kadang-kadang Allah buka hati kita ni untuk lebih dekat padanya, untuk lebih seronok beramal. Contoh, Imam Al-Haddad ketika beliau baca Yasin selalu menangis. Baca Yasin selalu menangis. Lalu ulama katakan beliau mendapat futuh. Futuh ni terbuka. Terbuka untuk dia dua ya. Satu terbuka dapat lihat yang gaib dengan izin Allah. Yang kedua terbuka hatinya untuk lebih dekat pada Allah. Tiba-tiba meleleh air mata. Tu nama tu futuh lah tu. Tak tengok ke belakang dah. Terus buat amal. Terus bersungguh mendekatkan diri pada Allah. Tu namanya futuh. Yang ni bukan senang ni. Ni bukan senang nak dapat. Tapi once dia dapat, kenikmatan yang sangat indah. Membaca surah Al-Fatihah, Asy-Syarah dan Al-Qadar. Al-Alama Al-Habib Hasan Ibn Abdullah Ibn Umar Asy-Syatiri menyebutkan dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah. Maksudnya sudah baca ni? Belum? Belum. Ni belum lagi. Belum. Begitu juga untuk dikurniakan futuh atau pembukaan tanpa berasa letih, hendaklah kamu membaca surah Al-Fatihah, surah Asy-Syarah sebanyak 3 kali dan surah Al-Qadar sebanyak 11 kali. Kalau dia sebut beberapa bilangan tu, kita baca dengan bilangan lah. Jadi surah Al-Fatihah disebut bilangan tak? Tidak kan? Sekali. Alam nashrah laka sadrak disebut 3 kali, 3 kali. Wal Qadar 11, 11. Saya nak pesan kepada siapa yang baru dapat cucu baru ataupun anak baru, jangan lupa baca surah Al-Qadar. Adhan di telinga kanan baby tu, jangan telinga kanan maknya, jangan. Dan adhan sebelah, iqamah sebelah kiri. Al-Qadar baca. Lepas baca Al-Qadar sekali, tiup kat sini, ubun-ubun baby tu. InsyaAllah dia tak akan berzina selama-lamanya. InsyaAllah. Sebab itu kalau boleh yang baca ni orang saleh. Mungkin dia nakal, mungkin ya. Tapi berzina tidak. Itu pentingnya surah Al-Qadar. Tapi dibaca bila tu? Dibaca kalau paling bagus first day tu. First day delivery tu. Dah boleh kita pegang tu. Tu paling bagus. Kalau tidak, hari-hari kecil lah. Kalau umur 17 tahun, mana tu nanti? Tak apa, baca juga. Baca juga. Kita harapkan keberkatan. Tapi ini khusus untuk baby. Ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Memohon supaya disukai oleh orang lain. Membaca surah Al-Mulk. Al-Allamah Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj. Fadhal Ustaz. Sesiapa yang selalu membaca surah Al-Mulk, keterangan tentang martabat yang tinggi dan kedudukan yang agung akan kembali kepada orang yang membacanya, dan dia menjadi orang yang dicintai di sisi makhluk. Masya Allah. Kita cuma tahu apa? Yang kita tahunya terhindar daripada himpitan siksa kubur.
Dulu kita tak tahu kan, tapi setiap malam kita baca, dapat juga pahala ni. Ni khasiat ni dapat juga. Tahu ke tak tahu ke, yang penting amal. Itu lebih bagus daripada orang tahu khasiat, 1, 2, 3, amalnya dah. Nah, saya ada seorang anak murid. Tapi anak murid ni yang dah dewasa dah, yang anak 6 dah pun. Beliau ni kalau baca Quran, Kak Jah, ya Allah, fasih betul. Fasih betul. Tapi ketika tanya nun mati jumpa dengan fa, apa hukumnya Bang Haji? Tak tahu dia. Maksudnya dia tidak menguasai tajwid, tapi dia membaca dengan bertajwid. Itu lebih baik daripada orang yang tahu tajwid tapi tak baca bertajwid. Tapi paling bagus dua-dualah. Maknanya Masya Allah. Macam kita belajar sifat 20 jugalah. Orang tua kampung kita tak belajar pun sifat 20 ni. Tapi imannya mantap, luar biasa. Kita dengan ta'alluq tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim, semua dihafal. Tapi maksiat boleh tahan juga. Mata boleh tahan juga. Kenapa tu? Itu tidak disulami dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf memantapkan akidah. Ilmu tasawuf memagarkan fiqah. Penting belajar ilmu tasawuf ni. Ini walaupun kita tak tahu, rupanya surah Al-Mulk ni memberikan seseorang itu martabat yang tinggi, kedudukan yang agung, rupanya baru kita tahu, makin kita bersemangat. Hadirin, zaman sekarang ni senang sangatlah. Kenapa? Kita baca Al-Mulk ni ingat-ingat lupa. Itu lebih bagus daripada lupa-lupa ingat. Ingat-ingat lupa, kata Syekh Fahmi Zamzam, banyak lagi ingat-ingat lupa daripada lupa-lupa ingat. Anyway, buka surah Al-Mulk. Syekh Karim Banjar kita baca Al-Mulk. Kita baca sekali Al-Tabar, kita dah hafal sebenarnya. Tapi ingat-ingat lupa ataupun lupa-lupa ingat tadi tu. Syekh Karim tolong. Baca kita ikut sekali. Senang sangatlah zaman sekarang ni. Buat tak buat je ya. 6. Memohon dijauhkan daripada was-was. Dibaca ayat ke-19 sehingga 20 surah Ibrahim. Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Dalam kita baca ayat, kita baca dulu Ahmad. Faedah. Syekh Abdul Hasan As-Sajili radhiyallahu an berkata, apabila lintasan-lintasan dan was-was telah banyak menimpa kamu, maka bacalah Subhanal Malikil Khallaqil Fa'ali lima yurid. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Dibaca ayat itu ya. Baik, memohon rezeki yang luas. Membaca surah Al-Waqi'ah daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, kefakiran tidak akan menimpanya selama-lamanya. InsyaAllah rezeki tak putus. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul waqi'ah suratul ghina. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Faqra'uha wa'allimuha auladakum. Maka bacalah ia dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu. Ini special. Nabi bukan cerita surah ini begini, tak, tapi Nabi suruh lagi. Faqra'u. Apabila fi'il amar, dia ada dua dalam kaedah. Al-amru lin-nadbi, amar itu untuk sunat. Al-amru lil-wujub, fi'il amar juga untuk wajib. Ini sunat ya, tuan-tuan. Baik, yang hadis pertama tadi spesifik sebut malam. Hadis yang kedua tak sebut pun malam kan. Dalam hadis ni bermakna boleh baca siang. Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Faedah daripada beliau iaitu Al-Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus radhiyallahu an. Juga termasuk amalan-amalan para salaf untuk memudahkan rezeki ialah membaca surah Al-Waqi'ah pada waktu pagi dan petang.
kalau kita baca kitab ni daripada mula sampai akhir, tak larat kita nak amal. Nah, banyak sangat. Cukup kita faham jauhnya kita daripada banding dengan ulama-ulama salaf. Sebab tu mulut kita kena jaga, beradab dengan mereka, saingi mereka. Ini nak baca pagi petang Al-Waqi'ah, bukan Qul Huwallahu Ahad. Ada yang baca sampai beratus kali. Bukan satu tu je ni. Sebab tu ulama-ulama salaf tak dan masa nak mengumpat orang, buat benda lara. Dah malam-malam macam ni hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Bacanya bukan laju, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, dengan tenang. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita guna kaedah. Kaedah ni lah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi, guru kita dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Beliau terjemahkan kitab Imam Ghazali. Beliau tulis kat depan tu apa? Ma la yudraku julluh, la yutraku kulluh. Kaedah. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua ni. Ni tak boleh lah Ustaz nak buat. Jangan tinggal semua. Ni pilih ni semua. Subuh lagi ni, subuh nak. Tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Pilihlah yang mana-mana sesuai untuk kita. Dan diperingat jangan kata yang kita pilih tu yang the best. Tak. Semuanya the best. Tapi yang kita pilih the best untuk our own, diri kita sendiri. Baik. Saya nak tanya dulu Kak Jah, lepas ni ada kuliah ya? Tak ada. Begini, ini baru banyak ni nak khatam 2 hari ni. 2 Rabu. Yang sebut tadi Ana dengan Ustaz Ahmad, itu pun Ustaz Ahmad bantu. Kami 2 hari tapi berapa jam? Banyak jam lah nak khatam ni. Ini Masya Allah, tapi tak mengapa. Saya janji kita akan ijazahkan juga walaupun tak khatam. Sebab kalau tengok-tengok ni tak khatam. Kalau begini caranya lah. Ya. Jadi insya-Allah kita minggu depan last baca ni, sebab kita tak nak lama sangat tak baca sifat 20 ni. Risau juga saya, takut-takut nanti jadi amrun i'tibari semuanya. Risau dah saya ni Kak Jah. Kita nak buat ulang kaji dulu. Tolong bawa buku tu dulu nanti. Kak Jah pun dah setuju ya, kita baca dulu buku yang ada graf tu. Ada diagram tu Kak Jah, ringkasan tu. Nanti baru patah balik mengaji yang buku hijau tu ya. Risau saya. Buku ni wujudi amrun i'tibari. yang yakin saja jawab. Yang tak yakin maiming saja. Supaya jangan diketahui salah ya. Maiming saja. Tambah lagi ada doktor pakai ini ni. Lagi tak nampak. Wujudi ke amrun i'tibari. Buku. Betul. Kan dah sebut tadi, yang yakin tu betul lah tu. Kalau tak yakin jangan jawab, nanti salah ya. Warna hijau. Wujudi, betul. Wujudi. Licin. Wujudi, betul. Segi 4. Amrun i'tibari. Cantik. Murah. Disukai oleh orang ramai. Ni buku ni disukai oleh orang ramai. Amrun i'tibari. Cukuplah tu dulu ya. Takut saya nanti habis masa. Tuan-tuan, pukul 10 memang kita berhenti. Siapa yang ada urusan nak balik, silakan ya. Jangan rasa bersalah kalau nak balik. Tapi kami akan teruskan sampai pukul berapa Kak Jah? Empat hari. Sebab Kak Jah ikut 4 hari. Bayangkan. Jadi, saya ni nak berhenti pukul berapa ni? Pukul 10 memang kita berhenti kan? Jadi tuan-tuan perempuan ada urusan, nak balik silakan. Saya pun sebenarnya ada urusan juga. Boleh tak sampai pukul 11, 10.30? Maaf ya. Saya juga ada urusan lepas ni.
Kalau ikut hati ke ajar, memang saya nak baca sampai khatam. Sebab Ustaz Ahmad banyak tolong saya. Tapi tak mengapa ya, mana-mana dan kemudian untuk minggu depan kita baca juga. Walaupun tak khatam, kita akan ijazahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat apa Ustaz Ahmad? 27. Membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah daripada tengok tuan-tuan, ni kan senang. Kita pun pilih ini. Ingat, ini terbaik untuk saya, bukan terbaik daripada semua amalan. Supaya kita rasa beradab, insya-Allah mujarrab. Daripada Sayyidina Jarir ibn bukan Jarir, dia kadang-kadang tertukar dengan Jabir. Ini Jarir bin Abdillah. Satu lagi Jabir bin Abdillah juga. Berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilah." Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk ke dalam rumahnya, nafatil faqra an ahli dhalikal manzil wal jiran. Akan dihilangkan kefakiran daripada penghuni rumah tersebut dan jiran. Amalkan, masuk je rumah, surah Al-Ikhlas. Itu. Kalau satu lagi amalan, ayatul kursi. Untuk rezeki kita dimurahkan Allah, dan untuk kalau suami isteri ada sedikit clash, marah sayang, insya-Allah. Tapi bacanya tu sebelum masuk rumah. Maksudnya keluar kereta tu baca dah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, masuk rumah. Sambil masuk rumah. Tapi kalau dah masuk rumah lupa, jangan balik-balik. Jangan keluar balik, masuk kereta balik, keluar balik. Tak, baca di rumah. Boleh ya? Dua ni lah. Ayatul kursi, buka je kereta, ayatul kursi selalu. Sambil berjalan. Depan pintu rumah. Kemudian, masuk. Qul huwallahu ahad. Membaca surah Taha. Tu dia surah Taha tu, panjang. Al-Alama Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri menyebutkan dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Laila. Faedah pada pembacaan surah Taha. Sesiapa yang mengekalkan membaca surah Taha ketika terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh. Baik, sebelum itu, masuk waktu subuh kita tahu kan, fajar sadiq. Macam mana nak tahu syuruk? Masuk subuh tu, katalah ambil mudah-mudah pukul 6. Panjangkan 1 jam 20 minit. Dia akan muncul ini kepala matahari ni. Kepala matahari ni lah namanya waktu syuruk. Jangan solat dulu. Tunggu dia naik 16 minit atau 17 minit. Silakan solat sunat isyraq atau solat sunat duha. Jangan tinggal ni. Jangan tinggal. Dapat satu pahala haji, satu pahala umrah. Jangan tinggal. Naam. Tidak jarang dia melihat keberkatannya bahawa rezeki baru masuk padanya pada hari tersebut. Tidak ada tasawuf padanya, ditunaikan hajat-hajatnya. Tasawuf ni maksudnya tidak ada ragu padanya ya. Ditunaikan hajat-hajatnya pada hari tersebut, dilembutkan hatinya, dimenangkan atas musuh-musuhnya, dan ia, iaitu surah Taha, mempunyai fadilat yang tidak terhitung banyaknya. Baik, tadi saya sebut ada potong kuku kan, takut nanti tuan-tuan bertanya-tanya pula. Macam mana cara potong kuku tu? Sebenarnya kita dah bagi tahu dah dalam banyak daurah. Tapi bagi yang baru hadir hari ini dan baru ikut mungkin pengajian kita secara live ini ya, memang antara faedah. Macam petua lah yang kita sebut tadi, bukan dalam hadis. Dia sebenarnya ikut hadis. Hadis menyebut begini. Nabi menyebut, Rasulullah SAW menyebutkan kepada siapa saya tak ingat. Kalau kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda pesan begini, ya Aisyah, idza qallamti adfarak, wahai Aisyah, kalau kamu nak potong kukumu, fabda'i bil wusta, mulakan dengan tengah, thumma bil khinsir, kemudian jari khinsir, thumma bi ibham, thumma bil binsir, thumma bi as-sababah. Tangan kanan sama, tangan kiri sama. Ya Aisyah, kalau kamu nak potong kuku, mulakan dengan tengah, kemudian kelingking, ibu, manis dan sababah. Tunjuk. Kanan dengan kiri sama.
Tapi Nabi tak sebut apa khasiatnya. Yang penting ia berselang, selang-silang ke aja. Ni, selang ke silang. Selang, dia berselang. Nah, tapi hadis yang lain Nabi sebut begini, man qassa adhfarahu mukhalifa. Siapa yang potong kukunya berselang, lam yara bi'ainihi ramada. Matanya tak sakit. Ulama bagi faedah, insya-Allah rezekinya tak putus. Tapi potongnya bila? Petang Khamis, ni hari apa? Rabu. Esok potong. Petang potong, petang Khamis atau pagi Jumaat. Caranya tadi, yang tadi tu. Khawabis au khasab. Cuba tuan-tuan tengok sekejap. Supaya kita tahu ya. Sebahagian tuan-tuan kat sini dah banyak kali dah dapat ijazah ni. Kat Haji Zuraidah. Jangan-jangan 21 kali dah dapat ijazah ni. Beliau selalu. Sini pun beliau ikut, online pun tak pernah beliau miss. Baik. Supaya kita senang ingat, jari buat begini sama-sama. Doa. Tapi nak potong nanti tak perlulah macam ni. Ini nak supaya ingat. Baik, sudah. Turunkan tangan kiri. Tangan kanan kekalkan. Ambil yang paling kiri. Yang paling kiri apa? Kelingking. Selangkan. Tengah. Selangkan. Ibu. Selangkan. Manis. Selangkan. Tunjuk. Kalau nak potong terpulanglah, yang penting itu. Kan kiri pula. Semula paling kiri. Paling kiri. Ibu. Selangkan. Tengah. Selangkan. Kelingking selangkan. Telunjuk selangkan. Itu ya. Saya ijazahkan tuan-tuan untuk mengamalkannya. Ini bagaimana ulama memaham hadis tadi tu. Ulama memaham hadis tadi tu begitu. Dan banyak kitab sebut begitu. Macam mana nak hafal tadi? Khawa bis yang boleh bahasa Arab. Khawa bis au khasab. Dia ada 4 cara potong kuku. Tuan-tuan ikut cara apa? Tak tahu? Ya. Ya. Betul. Alhamdulillah. Itu cara Imam Al-Ghazali. Tuan Haji ingat lagi, Masya Allah. Ni banyak tahun dah yang mengajar tu. Ya. Itu yang senang. Baik, kita ulanglah sedikit ya. Sementara kita cerita potong kuku ni. Tengok nak tunjuk Islam ni bukan sebarangan. Walaupun kecil macam ni pun ada caranya. 4 cara. Cara yang pertama, cara Ummina Sayyidatina Aisyah. Apa dia tadi? Tengah dulu, baru kelingking, baru ibu, baru manis, baru telunjuk. Kanan sama, kiri pun sama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berdasarkan hadis juga. Tapi dalam hadis sebut begitu, berselang, tapi ulama faham begini. Bagaimana caranya? Khawabis au khasab yang tadi itu. Sekarang cara Imam Al-Ghazali. Baik, sama-sama Imam Ghazali. Macam Tuan Najib sebut tadi. Yang ini tidak berselang ya, tapi dia accordingly. One after another. Bermula daripada ibu sama-sama, jari telunjuk sama, telunjuk, tengah sebelahnya tu ya. Kemudian manis, kemudian kelingking. Oleh kerana kelingking ni bersambung sini, terus kelingking. Kelingking, manis, tengah, telunjuk. Ibu, ni jangan lupa ni Mak Ajah. Ni, barulah lengkap. Itu Imam Al-Ghazali. Sekarang Imam Nawawi. Sama-sama. Imam Nawawi sama dengan Imam Ghazali, tapi selesaikan yang kanan. Caranya ya, telunjuk, tengah, manis, kelingking, ibu. Selesaikan kanan ini dulu. Bawalah yang ini. Kelingking, manis, tengah, telunjuk dan ibu. Itu untuk jari tangan. Jari kaki satu je. Jari kaki begini sama-sama. Ini kan jari kaki kita ni. Jadi daripada kelingking ni kanan terus sampai kelingking kiri. Ke ujung ni. Boleh ya? Pilihlah mana-mana. Tapi ulama bagi faedah, siapa yang pilih cara yang kedua tadi, khawasib khawabis au khasab, insya-Allah tak putus rezekinya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul berapa dah kita ni? Ada masa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Muka surat berapa Ustaz Ahmad? 29. 29. Membaca surah Al-Kafirun dan An-Nasr disebutkan dalam kitab Amalul Yaumi wal Laila. Diriwayatkan daripada sebahagian mereka bahawa beliau iaitu Al-Allamah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri berkata, perbaharuilah perjanjian dengan kuliah Ayyuhal Kafirun dan Idza Jaa Nasrullah, kerana kedua-duanya menghilangkan kefakiran. Masya-Allah. Tengok tuan-tuan, kita baca kuliah tadi kan menghilangkan kesyirikan. At the same time untuk menghilangkan kefakiran. Nah, walaupun kita sekali baca, fadilat ni semua terkumpul dekat situ. Membaca surah Al-Waqi'ah, Tabarak, Al-Muzammil, Al-Lail dan Al-Insyirah. Al-Alama Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj. Di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji disebutkan, termasuk dalam sebab-sebab yang kuat yang mendatangkan rezeki ialah mendirikan solat dengan ta'zim dan Ta'zim khusyuk. maksudnya membesarkan Allah. Ta'zim membesarkan Allah. Ada 6 cara untuk mendapat khusyuk dalam solat seperti yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Ingat lagi? 1. Tafahum. Ingat, tahu apa yang dibaca. Faham. Tafahum ni faham apa yang dibaca. Sudah. Yang pertama sekali sebenarnya hudurul qalbi, hadir hati. Ketika solat tu kita tahu kita sedang solat. Yang kedua, tafahum, faham apa yang dibaca. Yang ketiga tadi tu ta'zim, membesarkan Allah. Yang keempat, ta'zim, yang keempat haibah. Haibah, merasa hebatnya Allah. Kemudian yang seterusnya haya, rasa segan, malu. Kita banyak kadang-kadang dalam solat tu ingat benda lain. Tapi yang the last one adalah raja, harap. Kita harap, ya Allah, inilah yang terbaik kami lakukan, ya Allah. Tetap hati kami sibuk masyghul, ya Allah, terimalah. Gitu ya. Pertama tadi hudurul qalbi, hati hadir. Yang kedua tafahum, faham apa yang dibaca. 3 ta'zim, membesarkan Allah. 4 haibah, merasa hebatnya Allah. Lagi haya, rasa malu dengan kekurangan yang kita lakukan dalam solat. Dan raja, mengharapkan Allah. Naam, mengharapkan penerimaan Allah. Banyak cara-cara untuk kita dapat rezeki tadi tu. Apa dia? Mendirikan solat dengan ta'zim dan khusyuk, serta menjaga semua rukun dan semua syarat wajib, sunat dan adab tu 1. Yang kedua solat duha 2. 3. Membaca surah Al-Waqi'ah, terutama sekali sebelum tidur. 4. Membaca Al-Mulk 5. Surah Al-Lail 6. Surah Al-Insyirah 7. Hadir ke masjid sebelum azan 8. Sentiasa dalam keadaan wuduk 9. Banyak sekali, Masya Allah. Tengok tuan-tuan hikmah ya. Membaca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumu Az-Zahira. Faslun, pada menyatakan sebab-sebab mudah rezeki. Faedah, daripada wasiat Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Sumaid kepada Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu membaca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas ketika hendak masuk ke dalam rumah dan ketika keluar darinya, kerana kedua-duanya membawa kepada kekayaan dari segi yang nampak, fisi dan tidak nampak maknawi. Walhal kita sebut tadi ayatul kursi itu mempertautkan hati-hati yang berkelahi tadi kan. Sama, bacanya sekali sama, tapi khasiatnya semua berkumpul. Masya Allah, hadirin. Itu apa yang saya sempat kumpul. Kalau orang lain kumpul kan jadi bertambah banyak. Membaca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. Rasanya ini sudah ke belum ya? Kalau yang sudah, kita kata sudah ya, supaya kita dapat ni. Sudah? Belum? Tak perasan juga ya? Kalau tak perasan, kita baca. Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Suwaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Faedah, sebahagian arifin para awliya menyebutkan, sesungguhnya membaca surah Al-Waqi'ah setiap kali selepas solat fardu dan 11 kali surah Al-Ikhlas sangat mujarab untuk memudahkan rezeki-rezeki yang nampak. Tuan-tuan, saya ada seorang kawan, mudah-mudahan dia tak ikut pengajian hari ini. Dia duduk di Melaka. Mudah-mudahan dia mengajar dan dia tak ikut program kita ni.
Sebab saya tak mahu didengar amalan beliau setiap kali selepas solat dia baca Al-Waqi'ah. Amalan beliau. Dan dia sebut dengan saya rezeki yang dia dapat tu. Tengok. Dia bukan senang Al-Waqi'ah ni. Panjang. Jadi untuk setiap 5 waktu tu 5 kali baca. Kita baca sekali pun 10 kali menguap. Itu sekali baca. Tapi if there is a will, there is a way. Manjadda wajada, gitu ya. Kadang-kadang Allah bagi rezeki. Ini rezeki ni. Kalau beramal istiqamah tu rezeki. Semalam saya mengajar di Gombak. Habis semua orang balik, ada seorang ma'ajah datang. Kemudian, Ustaz, saya nak tanya, silakan. Saya mengamalkan, mudah-mudahan ma'ajah tu tak tengok kami hari ini, mudah-mudahan. Dia mengamalkan salawat 8,000 kali sehari. Ma'ajah. Saya kerdil saya dibuatnya. Dan dia tanya, apa yang dia baca? Dia nak pastikan yang dibaca itu betul ke tidak. Dia pun sebut salawat ini memang bagus-bagus salawat. Cuma saya pesan, ada satu ayat yang beliau baca tetapi dalam nombor yang keempat turutan begitulah, iaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu beliau letak ayat tu mengikut mungkin amalan dia nombor 4 ke nombor 5. Saya kata ma'ajah semuanya bagus, mudah-mudahan ma'ajah istiqamah dan tolong doakan saya juga istiqamah. Kadang-kadang kita mengajar orang, kita sendiri tak sempat. Cuma saya pesan satu, ma'ajah baguslah tu, cuma yang tadi tu yang nombor 4 tu bawa paling awal, sebab untuk kita mengamalkan sesuatu dia ada muqaddimah dia. Muqaddimahnya ada seorang ulama di Mesir namanya Syekh Zaki bin Ibrahim, seorang ulama besar Mesir, muhaddits arif billah. Syekh Muhammad Zaki bin Ibrahim, beliau bagi tahu kalau kita nak mengamalkan sesuatu dia ada muqaddimah dia. Contoh, kalau nak mengamalkan salawat, muqaddimahnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Supaya lebih touching. Kenapa? Karena ayat tadi sebut sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah ke atasnya ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan bagi salam kepada baginda dengan salam yang sempurna. Terus kita baca Allahumma salli, seolah-olah ini kan firmanullah, Allah yang suruh, seolah-olah labbaik ya Allah, la ya Allah, kami taat perintahmu. Touching tu. Itu untuk apa tadi? Untuk salawat. Kalau untuk tahlil, cukup kita baca yang biasa itulah. Kita baca Jumaat tu, afdalul zikri la ilaha illallah. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi yang kita guna sekarang dalam dunia Melayu itu iqtibas. Iqtibas maksudnya ambil sedikit daripada hadis, ambil daripada Quran. Sebab tu kita baca afdalul zikri fa'lam. Kan dalam Al-Quran sebut fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Itu yang kita ambil tu. Kalau untuk istighfar, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wa huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Baru Astaghfirullah. Boleh ya? Itu muqaddimah. Kalau hafal, tak hafal tak apa. Jangan tak hafal muqaddimah. Tak amai, jangan. Ini untuk lebih touching. Masya Allah. Membaca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. Sekali lagi yang tadi, sudah tadi Membaca basmalah 313 kali. Kemudian bersalawat 1,100 kali.
Al-Alama Al-Muhaddis Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj bahawa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Itu yang dimaksudkan dengan basmalah, ya. Jangan dibaca basmalah, basmalah, basmalah. Kan orang dengar tak pernah dengar bunyi lagu ni. Dia baca buku ana. Masya Allah, rupanya tersilap. Sahabat, nah. Kemudian berselawat 100 kali. InsyaAllah dengannya diharapkan dimurahkan rezeki oleh Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Mana yang mudah kita amal, ya. Membaca surah Al-Insyirah. Al-Alama Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj. Sebahagian orang soleh berkata, sesiapa yang sentiasa membaca surah Al-Insyirah selepas salat fardu yang 5, Allah akan memudahkan urusannya. Sahabat, maaf, rasanya yang ini sudah kita bacakan. Akidah. Sudah, ya. Kita nak nikan masa, ya. Membaca surah Al-Fatah. Al-Alama Al-Faqih Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Faedah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ghunyah bahwasanya sewajarnya seseorang mendirikan salat sunat pada awal malam bulan Ramadan dengan membaca surah Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, iaitu surah Al-Fath. Ini untuk Ramadan akan datang ni, ya. Ramadan 1444 Hijriah, insya-Allah. Mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan, ya. Amin. Jika dia mahu, dia boleh membacanya dalam 2 rakaat. Jika dia mahu, dia boleh membacanya dalam 4 rakaat. Kerana dia akan melalui sepanjang tahunnya dalam keadaan kehidupan yang senang dan dia dijaga sepanjang tahunnya. Jangan lepas ni. Ini the only night. The only night. Untuk 1 tahun, malam tu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz Ahmad, sudah, ya. Memohon dapat melunasi hutang. Membaca surah Al-Fatah yang tadi juga tu. Al-Alama Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj. Ini sudah belum? Belum. Sebagian orang saleh berkata, apabila seorang yang lemah banyak membacanya, dia menjadi kuat. Atau orang lemah menjadi perkasa. Atau orang yang kalah, dia menjadi menang. Atau orang yang dalam kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya. Atau orang yang berhutang, Allah akan melunaskan hutangnya. Atau orang yang dipenjara, dia akan dikeluarkan dari penjaranya. Atau orang yang ditimpa kesusahan, Allah Ta'ala akan mengangkatnya dan dengan kelembutan dan kedermawanannya. Dan dengan rahsia-rahsia surah ini. Begitulah yang disebutkan dalam kitab Khawasul Quran dengan syarat benar, jujur dalam meminta dan niat serta tujuan yang baik. InsyaAllah bila kita beramal ni, kita niat ikhlas, ya. Membaca surah Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Faedah diriwayatkan bahawa sesiapa yang salat sunat mutlak atau tahajud 2 rakaat sebelum terbit fajar sadiq, iaitu waktu subuh. Yang ini malam, ya. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh. Waktu sahur ni kita bersolat ini. Yang penting belum azan subuh, ya. Dia membaca pada setiap rakaat surah Al-Fatihah dan Ayatul Kursi sebanyak 3 kali. Al-Kafirun sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Tolong diingat tu, ya. Jumlah-jumlahnya tu diingat. Cara niatnya, lafaz niatnya usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, atau usalli sunnatat tahajjudi, boleh. Raka'ataini lillahi ta'ala, boleh. Asalkan 2 rakaat. Hajat pun boleh. Asalkan 2 rakaat. Baik. Kemudian selepas selesai solat membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Allah akan menyelesaikan hutangnya dan meluaskan rezekinya ke atasnya. Perkara itu masyhur kemujarabannya insya-Allah taala. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menyebutkan dalam kitab Al-Qirtas. Tuan-tuan, begini, ya. Semua amalan ini mujarrab, semua. Tetapi
ketika ulama menyatakan perkataan mujarrab, itu take note. Ambil betul-betul. Sebab sangat yakin mereka, sebab mereka melakukannya dan mujarrab. Ini antara amalan yang tuan-tuan kalau boleh take note. Sebab dinyatakan dengan jelas apa tu kemujarabannya. Tapi nak kena nak kena mujahadah lah. Sebab kena dini hari, kemudian baca banyak ayatnya kat situ, surahnya pun. Kemudian lepas tu doa, bacaan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini antara yang Nabi suka. Nabi suka sangat sebut ini setiap hari. Bacaan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali dibaca tu. Katalah kita baca 50 kali. Masuk 51, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa harus kita buat? Bungkus tak bungkus? Tak, jangan bungkus. InsyaAllah, yang penting kita dah solat 2 rakaat. Cuma bacaan tadi tu mungkin kita slow. Maklum saja, Mak Ajah baca slow motion. Subhanallah bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah. Bila nak habis tu, Masya. Tak mengapa ikut cara masing-masing. Baca 21 kali dah masuk subuh. Tak apa, teruskan. Yang penting solat itu sebelum masuk subuh. Yang terakhir, memohon, nanti tolong ditanda ya. Yang terakhir, memohon dikembalikan keadaannya menjadi lebih baik. Dulu dia rajin puasa sunat, sekarang agak payah. Dulu rajin tak tinggallah Yasin setiap hari dengan Al-Mulk setiap malam, tinggal. Dulu rajin solat rawatib, terutama sekali 12 rakaat. Sekarang kurang sedikit. Tolong diingat ya, jangan tinggal solat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Apa ganjarannya? Sebuah rumah dalam syurga. Mari kita ulang. Ni kita cerita yang rawatib Rawatib yang apa ni? Yang muakkad. Rawatib tu apa? Yang ikut solat fardu, qabliyah dan ba'diyah. Ada muakkad, ada tidak baik, kita cerita yang muakkad dulu. Baik. 12 rakaat ni jangan tinggal. 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi tambah 2 lagi. Mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang muakkad sebelum zuhur 4. Mazhab Syafi'i yang muakkad 2. Yang tidak muakkad 2. Jadi 4. Tapi dalam bab ni kita ikut mazhab Hanafi ya. Supaya cukup 12 tu. Dah berapa dah? 6 kan? 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. Jangan asar pula. Walaupun sebelum asar tu ada, tetapi itu tidak muakkad. Kemudian 2 rakaat selepas isyak. Berapa semuanya? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 6. 2 selepas zuhur, 8. 2 selepas maghrib, 10. 2 selepas isyak, 12. Siapa yang solat ini 12 ni, Allah akan binakan sebuah rumah dalam syurga. Pasti masuk syurga sebab rumah dalam syurga. Setiap hari dapat pahala rumah itu. Kalau kita hari ni dapat rumah, esok rumah, seronok lah. Banyak rumah. Jangan tinggal lah. Boleh tadi? Itu tak termasuk tidak muakkad lebih lagi. Baik. Silakan Ustaz. Sudah. Surah membaca surah Al-Fatih. Al-Allamah. Ini sudah belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Boleh kita laju sikit. Memohon diterima doa hajat dan permintaan. Sibukkan diri dengan membaca Al-Quran.
Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta kepadanya kepada orang yang tidak sempat membaca, tidak meminta kerana sibuk baca Quran. Dia sibuk baca Quran, tak ada nak minta doa. Allah bagi yang lebih baik daripada yang dia minta. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabb man syaghalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Allah berfirman, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang yang memohon kepadaku. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Tak ada perbandingan lah kalau Allah dengan makhluk, maksudnya sangat besar sekali. Kalam Allah. Membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita nak berhenti kat sini, kita berhenti kat sini ya. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit 5 minit tentang kitab ini. Kitab ini Kanzus Sa'adah adalah kitab ini sama. Cuma ada beberapa bacaan di dalam yang asal tu di sini ada sedikit beza. Tapi bukan banyak sangat, sama saja ya. Yang kedua, ditambah lagi. Yang ditambah kat sini antaranya adalah yang saya sebut tadi tu, surah-surah berserta dengan doa. Dalam ni tak ada. Ni tak ada. Yasin serta dengan doa, Al-Mulk dengan doa, As-Sajadah dengan doa, dan Al-Kahfi dan doa. Dalam ni tak ada. Jadi bila kita ada kitab ni, bolehlah kita amal Al-Kahfi tadi tu. Yang ketiga, ketika musafir. Saya ambil daripada kitab Habibna Habib Omar, doa musafir daripada Sayyidina Ali. Dan dalam 2 kitab yang lainnya. Kemudian ada talqin. Jadi tak perlulah kita nak baca kalau siapa yang ustaz-ustaz imam-imam kan, dah ada satu ni sekaligus saja. Baca saja Yasin sini. Talqin kat sini. So, bagus juga baca talqin ni untuk ingatkan diri. Walaupun kita tak pergi kubur, kalau baca ni memang gementarlah hati. Nanti sampai masa kita orang bacalah ni kat kita. Kemudian yang last sekali, tak ada dah, itu yang last. Tahlil tadi lupa ya. Itulah bezanya itu. Kemudian ya mengaji. Semua Arab yang bahasa Melayunya buku satu lagi, namanya Amalan Selepas Solat. Yang warna hijau tu ni Tuan Haji. Yang ini tak, satu lagi saya nak kongsi kat sini, Amalan Pendinding Diri. Baik. Manzil. Manzil di sini ni dalam amalan kitab-kitab saya tengok, kitab Arab yang kat rumah saya tu, yang para habaib tulis, tak ada perkataan manzil. Perkataan manzil tu tidak. Tapi digunakan perkataan al-hirzu. Al-hiriz. Al-hiriz ni penangkis, penjaga. Bukan al-hiriz sin ni zai, al-hirzu. Penangkal gitu, penangkis lah. Dan bila saya compare al-hiriz, sebenarnya yang dalam al-manzil tu, semua yang dalam al-hiriz semua ada dalam manzil. Jadi saya letakkan kat sini. Kalau yang ini contoh, bagi saya tunjuk muka surat 60. Saya baru dapat ni. Saya baru dapat semalam, dah keluar daripada kilang. Saya baru dapat pegang hari ini, masya-Allah ni. Nanti untuk satu lagi, dia ada edisi mas besar ni. Ni edisi untuk perempuan. Ni kami untuk lelaki ni, sebab kalau besar ni tak muat dalam poket. Ni. Tu saya kata saya nak kekalkan juga yang ini untuk kami lelaki. Untuk perempuan besar ini. Senang, luas mata memandang dan membacanya. Warnanya pun cantik, khas untuk perempuan. Warna apa tu ya? Warna apa Ustaz? Pink, warna pink-pink. Perempuan kan suka pink.
Baik, contohnya manzil, saya letak kat sini buku Habib Omar, Khulasatul Madad, buku guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Bekal Akhirat, Habib Zain An-Nujumuz Zahira, Syekh Nuruddin Al-Awrad Az-Zainiyah, sila, mana-mana tak apa. Cuma yang saya buat ini, saya kumpulkan semua Allahumma salli ala Muhammad, saya kumpulkan dan letak subuh baca apa, zuhur apa. Jadi mudah. Taklah kita banyak redundant membacanya. Itulah buku ni sama je. Malah buku-buku guru-guru kita lebih barakah lagi daripada buku saya ni Cuma yang ini untuk mudah. Jadi kita taklah baca Hizbun Nawawi 2 kali, sekali cukup sebab banyak sangat amalan. Siapa dapat khatam buku ni cukuplah. Contohnya juga buku lain. Terima kasih Ustaz Ahmad bantu, dan kita akan sambung minggu depan dan kita akan ijazahkan minggu depan insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba وسلنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Menghalalkan arak ni tuan-tuan. Sekarang orang-orang Wahabi dah mula menghalalkan arak, white wine. Dia kata boleh untuk masak. Dan sekarang ni dia kata yang jadi arak tu, dia kata suci arak. Kerana itu perubahan yang berlaku secara tersendiri atau perubahan yang berlaku secara natural.